Kerja dia nak menguatkan parti dia. Dan cara dia nak menguatkan parti dia, kalau terhormat tak apa. Kalau dia menunjukkan dia berkemampuan mentadbir negara dan sebagainya, dan ini menyebabkan orang minat dengan parti dia, tak apa. Seorang Perdana Menteri diangkat menjadi PM dari sebuah parti yang Minoriti. Yeah. So nampak sekarang Tun Dr. Mahathir nak buat sekali lagi melalui gerakan Tanah Air DT. Betul. Itu yang kita kena elakkan daripada berlaku. Apa jadi sekalipun, kita tak boleh lari daripada majority rules. Maknanya parti majority adalah parti yang akan memerintah. Kalau minority rules seperti mana yang diamalkan oleh Pakatan Harapan, Tun Mahathir 13 kursi, Anwar ada 49 kursi, tapi bukan Anwar yang jadi Perdana Menteri, Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi kerja dia bukan jaga rakyat. Kerja dia macam mana nak tambahkan jumlah ahli parlimen dia. Macam mana nak tambahkan jumlah ahli parlimen dia, dan nak menguatkan kedudukan dia supaya tak payah hand over jawatan Perdana Menteri kepada Anwar. Sama juga bila kita bagi peluang pada Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kerja dia nak menguatkan parti dia. Dan cara dia nak menguatkan parti dia, kalau terhormat tak apa. Kalau dia menunjukkan dia berkemampuan mentadbir negara dan sebagainya, dan ini menyebabkan orang minat dengan parti dia, tak apa. That is fair. Tapi dengan menindas musuh-musuh politik dia. Kalau musuh politik dia, tak apa lagi. Menindas kawan yang mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. That is too much. Itu dah melampau. Bukan setakat menindas, nak memenjarakan. Itu dah melampau. Jadi bagi saya, lupakan PAS, lupakan Bersatu. Yang penting kita hadap pilihan raya ni secara solo. Kerana kalau kita bertanding secara solo, kita akan menang lebih banyak kerusi dalam pilihan raya akan datang. Paling buruk pun, busuk-busuk pun, BN boleh menang 80 kerusi. Ini saya cerita UMNO. Saya cerita UMNO. Kalau kita ada kawan-kawan kita di Sarawak boleh membantu kita 31 kursi, mungkin kita boleh dapat 1-2 daripada tempat lain, kita dah boleh bentuk kerajaan. Ini paling buruk. Tapi kalau ramai yang dah belajar melalui kesilapan 2018, mereka kembali bersama dengan Barisan Nasional, insya-Allah kita ada strong government. Macam berlaku negara Cuma itulah, macam Presiden hari ini cakap ketika melancarkan Jentera Barisan Nasional Pemuda UMNO Malaysia, timing is very important. Kalau ikut timing sekarang ni, bagi saya timing dah too late. Kalau misalnya ketika Barisan Nasional namanya sedang harum bulan 3 tahun ni, selepas menang di Melaka, menang di Johor, itu masa yang paling cantik. Lepas tu Datuk Seri Ismail Sabri bagi pula kebenaran walaupun Muhyiddin tak bagi untuk Citra dikeluarkan. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Datuk Seri Ismail Sabri bagi dan orang gembira. Dan ini orang dapat bertahan 3-4 bulan. Dah cantik dah. Tapi lagi lambat lah raya, maka lebih banyak isu kita pun tahu, hasutan-hasutan yang dibuat oleh Rafizi and the gang, oleh DAP dan sebagainya, ianya sedikit sebanyak akan menjejaskan. Kerana ramai rakyat di luar sana, mereka ni masih lagi, bak kata orang tu, mengundi menggunakan emosi, bukan menggunakan akal pemikiran yang rasional. Ini sangat bahaya. Presiden cakap kata UMNO sedia rendah banjir, sedang PRU tahun ni apa? Kita kena faham apa yang Presiden maksudkan tu. Presiden maksudkan kita sedia rendah banjir ni sebabnya biasa kalau dalam pilihan raya kita ada gerak kerja jentera pilihan raya. Tetapi selepas
selepas kita tengok selepas berlakunya COVID-19, selepas kita berhadapan dengan wabak COVID-19, kalau kita lihat di Melaka ni umpama tak ada kempen pilihan raya pun, kecuali di sosial media. Di Johor pun lebih kurang sama. Tetapi ada jugalah sesi ucapan yang boleh dibuat. Jadi kalau kita lihat kelebihan yang ada pada Barisan Nasional, yang tak ada pada orang lain ialah kita ada jentera. Jentera kita ni terlalu ramai. Dan jentera kita ni sentiasa bersiap siaga. Dan sekiranya berlaku banjir, kalau kita lihat mana-mana parti politik pun dalam negara ni, yang paling terkehadapan ialah Barisan Nasional. Sebelum PKR sampai, sebelum Bersatu sampai, sebelum orang lain sampai, sudah pastilah yang akan sampai dulu ialah BN. Tak kira lah UMNO ke, MCA ke, MIC ke, BN Friendly ke, GPRS ke, BN akan sampai dulu. So daripada kita melalak ketika pilihan raya, katalah kita harap benda ni berlaku seawal bulan 3 tahun lepas, tahun ni. Tapi nak buat macam mana? PM tak umumkan, tak menghadap tuanku lebih awal. Kalau terpaksa lah menghadap tuanku dalam 1-2 hari ni, kebarangkalian untuk pilihan raya tu berlaku ketika musim hujan tu ada. Jadi mungkin pandangan Presiden, daripada kita berkempen, lebih baik kita gunakan tempoh berkempen itu untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Itu sendiri adalah merupakan kempen yang paling berkesan. Sebab memang we champion this flood issue daripada dulu lagi. Yang turun ke bawah, daripada kita berkempen memburukkan musuh kita apa semua, lebih baiklah kita turun pergi basuh rumah orang, membantu seperti mana yang kita buat tahun lepas ketika banjir. Jadi ini mungkin apa yang cuba disampaikan oleh Presiden UMNO. Itu betul. Ya. Melihat perpaduan dalam UMNO ketika ini. Ya. Bagaimana tu tak Nabi Baru? Perpaduan UMNO dah kembali pukul. Saya rasa tadi pun Datuk Seri Zahid telah memberikan indikasi yang sangat jelas bahawa beliau tidak ada masalah, kepimpinan UMNO tidak ada masalah dengan Perdana Menteri sekiranya pilihan raya dibuat tahun ini. Kenapa beliau berkata demikian? Kerana Perdana Menteri tahu lagi lambat kita buat pilihan raya, lagi banyak fitnah-fitnah ditaburkan kepada kita, lagi teruk keputusan pilihan raya Barisan Nasional, lagi merosot dan lagi teruk. Jadi kalau misalnya Perdana Menteri masih bersama dengan kepimpinan UMNO menunaikan janji-janji yang telah beliau buat, termasuk hari ini beliau mengatakan bahawa tinggal sikit masa lagi. Kita harap betul lah seperti mana yang diperkatakan 7 hari bulan dia dia bentang bajet 10 hari bulan belanjawan. Walaupun bagi saya secara peribadi is already very late, terlalu lambat. Sebab tempoh lepas dia bubar, dia ada lebih kurang paling awal pun 5 minggu untuk PRU. Maknanya kita hanya akan buat PRU awal 11, pertengahan bulan 11. That is very dangerous. Very dangerous. Tapi nak buat macam mana? Daripada buat tahun depan. Hari ini Jokowi sendiri sudah mengatakan bahawa tahun depan krisis makanan akan menjadi lebih teruk. Krisis inflasi tidak akan terkawal lagi. Menjelang bulan 7 mungkin akan jadi stagnant inflation ataupun stagflation. Keadaan akan jadi lebih parah. Ekonomi dunia global sendiri akan bermasalah. Takkan Malaysia tak terkesan?